الله القائل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. Surah An-Nisa ayat 29. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah perselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah SWT dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan ketakwaan yang dibina mampu untuk membentuk semangat juang yang tinggi demi mempertahankan kedaulatan negeri dan negara yang kita cintai ini. Mimbar Jumaat pada hari ini akan menyentuh berkenaan tajuk menjadi insan yang berjiwa besar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Arab jahiliyah terkenal dengan budaya kehidupan yang menyimpang jauh daripada nilai kemanusiaan. Mereka mengamalkan budaya hidup yang penuh kehinaan dan mengikut hawa nafsu. Namun semua itu telah dibersihkan oleh Allah SWT dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membentuk suatu masyarakat yang saling menghormati dan bersifat kemanusiaan. Firman Allah SWT di dalam surah Ar-Ra'd ayat 21 yang dibacakan pada awal khutbah tadi yang bermaksud, dan orang yang menghubungkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhan mereka dan takut kepada hisab yang buruk pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peristiwa pembukaan kota Makkah pada tahun 8 Hijrah adalah merupakan sebuah peristiwa yang membawa erti kemerdekaan yang sebenar. Orang Islam telah berjaya memasuki kota Makkah tanpa tantangan dari orang-orang Quraisy. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota suci itu, baginda bertindak menghancurkan berhala di sekeliling Kaabah sebagai simbol berakhirnya perbuatan syirik di kota Mekah. Terdapat beberapa hikmah dan pengajaran yang besar daripada peristiwa pembukaan kota Mekah yang kita boleh ambil. Yang pertama, ketika menandatangani perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berada dalam keadaan yang kuat. Namun orang Islam sangat menghormati perjanjian tersebut dan tidak mencabulinya. Akan tetapi apabila perjanjian itu dikhianati, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengambil tindakan yang tegas terhadap pihak yang mengkhianatinya. Tindakan ini
melihatkan Islam adalah agama yang tegas dan berpegang kepada janji. Yang kedua, tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kemaafan kepada orang-orang kafir Quraisy ketika pembukaan kota Mekah dan adalah satu langkah yang terpuji. Tindakan ini dapat menarik perhatian mereka kepada keindahan ajaran Islam. Walaupun sebelum ini orang-orang kafir musyrik menyiksa dan membunuh orang Islam, akan tetapi sifat kasih sayang yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membekas di dalam jiwa orang-orang Islam. Hal ini menunjukkan Islam sangat adil dan tidak memperlakukan musuhnya sesuka hati. Akhirnya, orang-orang kafir yang diberikan kemaafan itu tidak lagi memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bahkan mereka memeluk agama Islam secara beramai-ramai. Ini dijelaskan menerusi firman Allah SWT dalam surah An-Nasr ayat 1 hingga 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang bermaksud apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan semasa kamu wahai Muhammad berjaya menguasai Mekah dan kamu melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia sangat menerima taubat. Saudara-saudaraku sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, peristiwa pembukaan kota Mekah ini adalah merupakan contoh terbaik di dalam sejarah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjaya memerdekakan umat manusia daripada zaman kegelapan kepada cahaya kebenaran. Jiwa umat Islam berjaya dibersihkan daripada perbuatan kufur dan mengubah mereka kepada nilai ajaran Islam yang sempurna. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahawa makna sebenar kemerdekaan yang hakiki bukanlah terletak pada hal yang berbentuk kebendaan. Kemerdekaan yang hakiki adalah apabila sesuatu negeri dan negara itu memiliki penduduk dan rakyat yang berjiwa besar dan berpegang teguh kepada akidah dan ajaran yang lurus. Hal ini berbeza jika dibandingkan dengan sesetengah negara yang mempunyai bandar yang besar, penduduk yang ramai dan bangunan-bangunan yang tinggi. Akan tetapi di sebalik bangunan tersebut dipenuhi dengan maksiat, penagihan dadah, pelacuran, rasuah dan pengangguran yang tidak terkawal. Hal ini jelas menunjukkan bahawa ini bukanlah arti kata kemajuan dan kemerdekaan yang hakiki. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kemerdekaan yang telah kita capai pada saat ini hanyalah dalam bentuk yang sangat kecil berbanding dengan makna kemerdekaan yang sebenar. Cara hidup sesetengah umat Islam masih lagi dibelenggu dengan cengkaman penjajah. Penjajahan yang dahulunya dilakukan secara terbuka kini sudah pun tamat. Akan tetapi penjajahan yang berlaku pada hari ini sudah berubah kepada cara yang lebih halus lagi. Walaupun wajahnya kelihatan berbeza, akan tetapi tujuannya masih sama, yaitu untuk melemahkan umat Islam. Dalam sebuah hadis diriwayatkan daripada Abu Sa'id Khudri, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, pasti kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga jika mereka memasuki lubang biawak sekalipun, nescaya kalian pasti akan mengikuti mereka. Kami para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah, adakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, oleh yang demikian mimbar menyeru kepada jemaah, kepada semua jemaah yang hadir, agar kita sama-sama melihat kembali keadaan diri kita dengan penuh kejujuran. Adakah kita selama ini sudah benar-benar bebas dan merdeka dengan kemerdekaan yang hakiki? Lakukanlah lafaz kemerdekaan dengan amalan-amalan yang benar-benar membawa kepada semangat jati diri sebagai orang yang beriman dan menjauhi daripada penyembahan terhadap hawa nafsu dan kemungkaran. Jika kita dapat lakukan yang demikian, nescaya dengan cara itu kemerdekaan yang diraihkan akan lebih bermakna bagi kita. Inilah yang dinamakan dengan insan berjiwa besar. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang terbaik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, dan banyak menyebut serta mengasihi Allah dalam masa susah dan senang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا